اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 42, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 42, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pada zahir dan batin. Pada zahir dan batin. Ini takluk pada kata tidak mengerjakan sekali-kali akan segala yang ditegah. Yang ditegah tu pada zahir. Tegahan zahir contohnya minum arak, berzina, itu pada zahir. Dan batin, tidak mengerjakan sekali-kali akan segala yang ditegah pada batin. Mana batinnya? Riya, ujub, takabur. Waktu kecil dan waktu besar, tidak sekali-kali Rasul mengerjakan segala yang disuruh, sama ada pada waktu kecil dan pada waktu yang besar. Dahulu daripada jadi Nabi atau kemudian daripadanya, kemudian daripada jadi Nabi. Ini sambungan makna maksud amanah. Terjemahan amanah adalah kepercayaan, berjuruh baik. Makna amanah ni tidak mengerjakan sekali-kali akan perkara yang ditegah. Nabi Rasul sama sekali tidak akan mengerjakan perkara yang ditegah, sama ada secara sengaja ataupun secara terlupa. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, walaupun tegahan itu bukan tegahan yang haram, tegahan yang makruh, tegahan yang khilaful aula, tidak berlaku di Nabi dan tidak berlaku di Rasul. Kalau berlaku di Rasul perkara yang makruh, saya buat contoh minggu lepasnya, Nabi pernah berwudu, basuh muka, basuh tangan sekali je. Nabi pernah basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, ketika berwuduk 2 kali, tidak melengkapkan 3 kali. Hukumnya makruh. Makruh ni nisbah dengan kita. Adapun Nabi SAW basuh muka sekali, Nabi pernah basuh muka 2 kali sahaja,
nak tasyrik, nak menyampaikan hukum syarak, nak menyampaikan hukum syarak bahawa basuh 3 kali itu bukan wajib, hanya sunat jua. Tapi Nabi sentiasa berwuduknya basuh 3 kali. Tapi Nabi pernah berwuduk hanya basuh sekali. Nabi pernah berwuduk hanya basuh 2 kali. Jadi fahamlah di situ, meniga ketika berwuduk hukumnya sunat. Sebab kalau wajib pasti Nabi tak berwuduk basuh sekali. Kalau meniga tu wajib, pastilah Nabi tidak berwuduk basuh hanya setakat 2 kali. Jadi hak Nabi berwuduk basuh sekali ataupun basuh 2 kali, nisbah dengan Nabi-nya tidak makruh, bahkan wajib, kerana Nabi nak menyampaikan hukum. Kalau kita buat gitu memang makruh lah. Faham tak ni? Jadi walaupun berlaku rupa makruh, tapi makruh tu nisbah dengan kita, nisbah dengan Nabi itu bukan perkara yang makruh. Kemudian tidak mengerjakan sekali-kali akan segala tegah ni pada zahir dan batin. Hak zahir pun tak berlaku, hak batin pun tak berlaku perkara yang ditegah. Hak batin ni riya, ujub, takabur. Hak batin laginya nifak. Nifak tu hak batin juga. Nifak ni apa? Menyembunyikan kekufuran. Itu nifak. Itu tak berlaku di Nabi dan Rasul. Itu dipanggil tegahan batin. Tegahan zahir berjudi minum arak. Tegahan batin riya, ujub, takabur, sifat-sifat kecelaan. Jadi di Rasul Rasul sesekali tidak melakukan ditegah, sama ada pada zahir ataupun pada batin. Yang mana terkadang ummah ni, kita ni, hak zahirnya jaga molek, hak batinnya macam mana riya, ujub, takabur, tu kabair belaka, tu dosa-dosa yang besar belaka. Hak zahirnya berjudi tak kenal pun, arak tak kenal pun, tak pernah waktunya. Mencuri tak pernah. Hak dosa besar, hak zahir. Makan riba tak pernah terbabit. Rasuah tidak. Tapi hak batinnya macam mana? Riya, ujub, takabur, hasad. Tu dosa besar batin dia panggil. Di Rasul tak berlaku ni. Hak zahir tak berlaku, hak batin pun tak berlaku. Manakala zahir sahaja pelihara, batin tidak pelihara daripada perkara yang ditegah pada syarak, itu dia panggil apa tu? Dia panggil orang yang ada nifak, munafik, nifak amali dia panggil. Nifak amali. Nifak i'tiqadi itu Abdullah bin Ubay, itu kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Ubay itu dipanggil nifak i'tiqadi. Nifak orangnya munafik. Munafik tu orang macam ginilah. Islam orangnya Muslim, iman orangnya mukmin, nifak orangnya munafik. Gitulah. Cuma kita tulisan Rumi itu tak tahulah apa beza Islam dengan Muslim, apa beza iman dengan mukmin, apa beza? Itu bahasa Melayu lah. Apa beza? Dia Islam orangnya Muslim, iman orangnya mukmin. Apa mukmin? Orang yang beriman. Apa dia Muslim? Orang yang Islam. Jadi nifak orangnya munafik. Siapa munafik? Orang yang bersifat dengan sifat nifak. Apa dia nifak? Menyembunyikan kekufuran. Itu nifak i'tiqadi. Itu Abdullah bin Ubay kafir di sisi Allah
kekal neraka selama-lamanya, bukan neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali daripada 7 lapisan neraka. Hak saya sebut tadi tu nifak amali, perangai orang pura-pura. Keluar nampak baik sangat kok luarnya, tapi kok dalam macam hak nifak i'tiqadi ni, kok luar nampak Islam, kok luar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok luar nampak baik je. Tapi kok dalam kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni panggil berpura-pura. Tapi berpura-pura dalam bab pegangan, dia menyembunyikan kekufuran. Hak ni kok luar nampak baik je. Sembahyang berjemaah, rajin membaca Al-Quran baik je. Tapi kok dalam menyembunyikan ni maksiat batin, menyembunyikan riya, ujud, takabur, hasad. Ini panggil apa? Orang yang berpura-pura, orang yang tidak ada keikhlasan dalam beramal ibadah. Orang ikhlas ni beramal ibadah kerana Allah, zahir batin lah. Sebab apa? Sebab Allah khabir. Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Kalau beribadah betul-betul kerana Allah, hak batin, hak Allah Ta'ala mengetahui pun dia peliharalah daripada perkara yang ditegah. Ni orang hak betul-betul mengabdikan diri dekat Allah, bukan orang yang hanya lakung-lakung sahaja. Lakung-lakung sahaja, berpura-pura, tua-tua, tunjuk bahiklahnya, mari masjid. Tapi hati macam mana? Penuh dengan riak, ujub, takabur, hasad. Tu panggil orang yang berpura-pura. Hak berpura-pura seumpama ni jadi huru-haranya. Ada ni. Pada masa Nabi jadi huru-hara, nak peperangan pun jadi huru-hara. Ni kena ada golongan munafik i'tiqadi berpura-pura. Sama juga. Duduk dalam masjid, tapi orang yang menyembunyikan riak, ujud, takabur, ni lah yang akan merosakkan keharmonian di dalam masjid, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalulah di masjid tu orang yang comel zahir batin, aman damai lah. Dia menyembunyikan ni sifat-sifat yang ditegah pada syarak. Dia panggil orang nifak. Orang yang berpura-pura menzahirkan kebaikan tetapi menyembunyikan kemaksiatan. Maksiat riya, ujud, takabur adalah maksiat dosa besar, bukan dosa kecil yang wajib bertaubat, tidak diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dengan sembahyang 5 waktu akan mengampuni dosa besar riya, ujud, takabur, hasad? Tidak. Itu wajib bertaubat akan tiap-tiap satu. Riya, taubat asing. Ujub, taubat asing. Takabur, taubat asing. Hasad, taubat asing. Kalau tidak bertaubat daripada dosa-dosa besar seumpama ni, amal ibadah sunat tidak akan sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian tu sudah tidak ada riya, ujub, takabur. Kalau buat amal sunat serta hati riak, ujud, takabur, tu memanglah. Ni tak ni. Riak, ujud, takabur tak ada dah. Tapi terdahulu riak, ujud, takabur dosa besar. Taubah ke belum? Belum bertaubah. Jadi makna masih lagi kekal dosa besar riak, ujud, takabur tanpa bertaubah. Amal sunat tidak akan diterima. Sama telah ketika buat amal ibadah sunat riya, ujud, takabur, tu tak bicara lah waktunya. Ni contoh ni tak berlaku. Tapi kalau berlaku panggil gila lah. Macam mana orang dia minum arak, tapi walaupun dia minum arak, dia ngaji Quran. Masa dia mabuk pun dia ngaji Quran. Masa dia mabuk pun dia berzikir, dia berselawat. Kita kata orang gila tu.
Tak nak terima macam mana baca Quran, berzikir, berselawat. Kamu tu dosa besar minum arak tu. Sah kita kata orang ni gila. Ke mana? Contohlah kita kata Allah mata mengatuk ambil arak sikit nak hilang ngatuk mata. Sebab apa? Nak hilang ngatuk mata sebab nak buat ibadat Mesti orang kata orang gila. Tuan takkan terima gitu. Buat amal ibadah sunat beserta dengan mengerjakan dosa besar, tuan takkan terima. Boleh kita kata gitu, jelas. Macam mana dengan orang yang buat ibadah sunat, semayang sunat, baca Quran, berzikir serta dengan dosa besar, riya, ujub, takabur dan hasad. Bukan gila orang panggil. Gila tu. Sama sekali tak akan diterima oleh Allah. Buat amal sunat serta mengekali dosa besar hak batin. Buat amal sunat serta mengekali dosa besar zahir, tak berlaku kita kata. Ke mana? Dia bulan Ramadan memang tak puasa, makan. Tapi dia makan pun bulan Ramadan, ngaji Quran tak tinggal. Kita kata mana kamu? Memang kita kata gila kau. Ngaji Quran, puasanya tidak. Memang kita kata gila. Sebab apa? Kewajipan dia tinggal. Lepas tu nak buat amal sunat. Sama juga. Kewajipannya ikhlas. Ikhlasnya tidak, buat amal sunat. Gitu lah. Ada ni. Bahkan kalau riak ujub takabur tu tak ada dah. Tapi hak terdahulu bertaubat ke tak? Tidak. Wajib taubat ijma' ulama sebab dosa besar. Tak diampuni dengan sembahyang, dengan puasa, dengan Jumaat, tidak akan diampuni. Tapi tidak bertaubat, Tuhan tidak akan terima amal ibadah sunat kemudian tanpa bertaubat dari dosa besar hak batin yang terdahulu. Ni kena balik pada ilmu hak pembicaraan bab asas agama lah ni. Ada ni. Hak zahir, hak batin. Nak ikut sunnah Nabi SAW, tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin. Itu baru ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena amanah lah, kena berjuru. Ni sifat yang wajib bagi Rasul pada akal. Sifat yang wajib bagi Rasul pada akal. Akal kita tak terima bahawa Rasul ni khianah. Mana apa ni? Wajib pada akal Rasul ni pastilah amanah. Kemudian kita pun berpegang di akidah bahawa Nabi Rasul ni amanah. Kemudian atas Nabi Rasul sendiri wajib amanah. Mana apa amanah? Wajib bagi Rasul tidak mengerjakan segala tegak. Itu atas Rasul. Sama juga kita. Kita wajib amanah. Wajib kita tidak mengerjakan segala yang ditegah. Sekarang kita bicara sifat yang wajib bagi Rasul pada akal kita. Kita nilai ke akal, Nabi Rasul pilihan Allah pastilah di kalangan orang yang amanah. Kita pun berpegang di akidah kita, itu kewajipan syarak atas kita bahawa Nabi Rasul amanah. Atas diri Nabi Rasul sendiri wajib amanah, wajib syarak kepada mereka. Sama juga atas diri kita pun sama. Kita wajib amanah. Dengan bahawa kita wajib jangan sesekali mengerjakan perkara tegak zahir dan batin. Itu kewajipan syarak atas kita. Hak kita berpegang Nabi Rasul tu amanah, itu kewajipan syarak pegangan. Atas diri kita sendiri ni pula wajib kita bersifat dengan amanah. Macam sifat yang pertama itulah sifat sidik. Sidik benar ni, tidak dusta ni adalah hukum akal. Wajib Rasul ni benar, itu wajib pada akal. Kita pun berpegang di akidah kita bahawa Nabi Rasul benar. Itu kewajipan syarak pegangan atas kita. Nabi Rasul sendiri benar, bercakap benar, itu kewajipan syarak atas dia. Kita sendiri benar, bercakap benar, kewajipan syarak atas kita. Faham tak ni?
Nabi Rasul cakap benar tu kewajipan syarak atas Rasul. Kita bercakap benar kewajipan syarak atas kita. Nabi Rasul amanah itu kewajipan syarak atas Rasul. Kita amanah pada diri kita ni, kewajipan syarak atas diri kita pula. Lepas tu maknanya bila kita ikut jalan Rasul, maka kita akan amanah, maknanya tidak sekali-kali mengerjakan yang ditegah pada zahir dan juga pada batin. Bukan hanya meninggalkan tegahan zahir sahaja, tidak meninggalkan tegahan batin. Waktu kecil dan waktu besar, dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi. Dia di sini ni ada khilaf lah di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Selepas jadi Nabi, selepas jadi Rasul, tu ijma' lah, terperhera Nabi Rasul daripada melakukan perkara yang ditegah. Bila ni? Selepas daripada dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Walaupun tegahan tu dosa kecil sekalipun. Tegahan tu dosa kecil sekalipun, ijma' ulama' Nabi Rasul terpelihara selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ni kita dak ni. Waktu kecil dan waktu besar, dahulu dia berjadi Nabi dan kemudian jadi Nabi. Kalau kemudian berjadi Nabi ni, hak ni ijma' ulama' lah ni. Hak dahulu dia berjadi Nabi. Mana kalau Nabi SAW sebelum 40 tu lah. Sebelum 40, Nabi kita bukan Nabi lagi. Sebelum 40, Nabi kita bukan Nabi. Sekarang kita bicara sifat amanah adalah sifat Nabi dan juga sifat Rasul. Kita bicara sekarang sifat Nabi, sifat Rasul. Nabi kita dilantik ni Nabi dan Rasul umur 40. Sebelum 40 tu, sebelum 40. Amanah jugalah. Amanah ni kita bicara sifat Nabi dan Rasul. Sebelum 40, Nabi SAW belum lagi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Hak sebelum tu khilaf ulama'. Hak selepas jadi Nabi dan Rasul, lepas 40 tahun tu, tu ijma' ulama' lah tu. Terpelihara daripada melakukan yang ditegah walaupun hanya dosa-dosa kecil. Itu ijma' ulama'. Hak sebelum. Kita ni tak ni. Waktu kecil tidak mengerjakan sekali ditegah. Waktu besar pun sama telah lah. Dahulu daripada jadi Nabi pun tidak melakukan segala perkara ditegah, sama telah. Kemudian daripada menjadi Nabi dan Rasul. Sebab ada pandangan sebelum jadi Nabi dan Rasul tu tidak terpelihara daripada segala yang ditegah, melainkan terpelihara daripada kekufuran. Itu ijma' ulama'. Nabi Rasul terpelihara daripada kekufuran, ijma' ulama' walaupun sebelum dilantik di Nabi dan Rasul. Dia gitu. Faham tak ni? Hak selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dosa kecil pun terpelihara, ijma' ulama'. Hak selepas dilantik di Nabi Rasul, hak sebelum dalam kitab kita ni terpelihara juga ni. Tidak sekali-kali mengerjakan akan segala tegah. Dahulu dia menjadi Nabi pun tak berlaku dah. Ni pandangan sini. Sampai pandangan tidak. Harus berlaku kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang dipanggil tidak yang keji lah. Bukan dosa kecil yang keji. Cuma yang ijma' ulama'
Nabi Rasul terpelihara termasuk sebelum dilantik Nabi Rasul adalah pertama kekufuran. Itu ijma' ulama, tidak berlaku di Nabi Rasul. Di antara hak ijma' ulama laginya, walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul terpelihara daripada dusta, itu ijma' ulama. Pada ni. Ni hakikat kita dah ni. Hakikat kita ni. Sebelum jadi Nabi dan Rasul, kesalahan bukan dosa kecil, makruh khilaful aula pun tak berlaku. Sini satu pandangan. Satu pandangan, sebelum jadi Nabi Rasul, ada yang terpelihara, tidak berlaku sama sekali, dan ada yang harus pada akal ianya berlaku. Yang mana ijma' ulama tidak berlaku walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul. Yang pertama, kekufuran. Ijma' ulama tidak berlaku di Rasul. Walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Yang ijma' ulama laginya, yang mana terpelihara Rasul ni, walaupun sebelum dilantik menjadi Rasul adalah kazib, dusta. Dusta pun ijma' ulama terpelihara. Kalau manusia ni pendusta dahulu-dahulu, kemudian dia dakwa dilantik menjadi Nabi dan Rasul, siapa nak turut? Siapa tak kenal dia tu? Selama ni pendusta, contohnya. Jadi dusta, ijma' ulama tidak berlaku di Nabi dan Rasul walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Yang ijma' ulama juga tak berlaku kepada Rasul sebelum dilantik dia Rasul ni, hak dosa-dosa besar yang meliarkan orang, contohnya zina, ijma' ulama tidak berlaku. Hak yang keji, contohnya mencuri, ijma' ulama tidak berlaku Nabi Rasul sebelum dilantik Nabi Rasul. Selepas tu atau sama telah lah. Ada pun dosa-dosa besar yang lain yang ijma' ulamanya tidak berlaku dengan jalan sengaja. Dengan jalan sengaja, dengan jalan terlupa harus berlaku. Begitu juga dosa-dosa kecil harus berlaku. Harus berlaku, harus pada akal. Berlaku ke tidak, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dak ni. Dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi. Atas pandangan dalam kitab kita ni, kita kena bicaralah macam mana dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka wa khuldi, larangan tu. Sekarang ni kita bukan cerita sifat Nabi SAW ni. Cerita sifat sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah ni bicara sifat sekalian Rasul-Rasul. Bukan hanya bicara sifat Nabi SAW seorang, bukan. Jadi kalaulah Nabi Rasul ni tidak mengerjakan sekali-kali, akan sekali tegah, walaupun sebelum dilantik ni Nabi tidak berlaku. Macam mana dengan kisah Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi? Ni kena bicara suku lah pula ni. Sebab kita mengaji hak masyhurnya ginilah. Dahulu daripada jadi Nabi pun terpelihara juga daripada melakukan segala perkara ditegah. Selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul, tu memanglah ijma' ulama' dah tunya. Tapi kalaulah sebelum jadi Nabi Rasul tidak sekali-kali mengerjakan segala yang ditegah, macam mana Nabi Adam AS makan khuldi yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kira mana? Kalau atas pandangan harus berlaku perkara ditegah sebelum dilantik Nabi Rasul, sesah.
Hak Nabi Adam tu, termasuk tu tak Nabi Rasul lagi. Sesa, habis ya? Pada ni. Atas pandangan sebelum jadi Nabi dan Rasul harus berlaku perkara yang ditegah. Contohnya Nabi Adam alaihissalam makan khuldi yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa tu bukan Nabi Adam ni bukan Nabi dan Rasul lagi. Berlaku perkara ditegah harus akan boleh terima sebab bukan Nabi pun lagi masa tu. Ni kita tak ni. Kata kena kita ngaji macam mana biasa? Hak amanah ni lah. Tidak mengerjakan sekali-kali perkara yang ditegah ni. Termasuk dahulu daripada jadi Nabi. Ataupun hanya kemudian daripada menjadi Nabi. Itu kata ada dua pandangan di sini. Gimana? Waktu kecil dan waktu besar. Contoh Nabi SAW lah. Nabi daripada kecil pun tak pernah sesekali pun melakukan perkara yang salah. Nabi SAW pun telanjang pun tidak pernah. Ni. Sehingga kan pada waktu puak Quraisy dia bina Kaabah kembali selepas Kaabah tu runtuh. Jadi puak Quraisy ni dia nak baiki Kaabah tu, batu-batu tu memang yakin halal lah. Puak kafir Quraisy ni pun kira jugalah tempat ibadat ni kena yakin halal. Tiba-tiba masing-masing kafir Quraisy ni tiba-tiba nak pakai baju lah masa buat kerja ni. Dibimbangi takut terpakai baju daripada sumber yang tak baik. Ada ni. Batu tu batu hak yakin lah tu. Bukan batu hak ambil hak orang apa dah dah. Tapi hak tukang buat kerja ni nak pakai baju ni takut terpakai baju yang daripada jalan yang haram contohnya. Dia pakai telanjang puak dia. Orang kata boleh pula. Sebab apa? Takut terpakai pakaian yang hasilnya daripada sumber yang haram. Lepas tu jadi telanjang. Ni, ada ni. Dia kafir Quraisy ni orang jahiliyah. Syariah Nabi terdahulu, syariah Bani Israel, dia tidak ditegah, tidak ditegah bertelanjang sesama jenis. Hak kafir Quraisy bertelanjang ni, puak kafir Quraisy tak ada agama, dia puak jahiliyah. Ni hak puak kan. Dia puak beragama ni, puak di Palestin tu, puak beragama daripada Bani Israel. Daripada Bani Ismail ni, lepas Nabi Ismail tak ada Nabi Rasul. Hak di Palestin tu daripada Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf tu, kok bawah dia tu. Tu Bani Israel. Nabi Rasul berlaku kok bawah tu. Kok Bani Ismail Mekah ni lepas daripada Nabi Ismail wafat, tak ada dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya Nabi Rasul daripada Bani Ismail. Daripada belah Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu ramai puak dia belakang tu. Tapi puak dia duduk di Palestin. Sebab tu pada masa tu di Palestin ni masyarakat yang bertamadun. Masyarakat yang bertamadun lah. Hak belah Mekah ni masyarakat jahiliyah. Sebab dia tak ada Nabi. Hak belah Palestin tu Nabi silih berganti. Jadi dipanggil masyarakat yang bertamadun. Lepas itulah nak lantik Nabi Rasul di Mekah ni di kalangan manusia hak terbaik. Sebab apa? Sebab nak berdakwah kepada puak jahiliyah.
Puak hak tak ada tamadun langsung ni. Tak sama dengan hak puak di Palestin. Jadi cerita syariat Bani Israel telanjang sesama jenis, tu dibenarkan. Tu dibenarkan tu. Syariat Nabi kita je. Sesama lelaki, sesama perempuan, ni wajib menutupi aurah juga. Tu syariat Nabi. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Bani Israel yang terdahulu dibenarkan. Sesama lelaki nak telanjang pun telanjanglah. Nak mandi telanjang, mandi ya telanjang. Syariat Nabi kita tak boleh. Ada. Lelaki dengan lelaki antara pusat dan lutut. Perempuan dengan perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Perempuan dengan perempuan kafirah ada aurah tambahan. Ada gitulah. Kita lelaki dengan lelaki ni sama ada dengan lelaki Islam ke, dengan lelaki kafir ke, antara pusat dan lutut sama je. Perempuan dengan perempuan muslimah, perempuan dengan perempuan kafirah, aurah dia tak sama. Perempuan dengan perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Perempuan dengan perempuan kafirah ni dia hanya boleh menzahirkan hak anggota tubuh yang terzahir ketika al-istighal al-manziliyah dipanggil. Al-istighal al-manziliyah ni ketika bersibuk di rumah, di tempat kediaman. Orang puan masa duduk sibuk-sibuk di rumah tu, kepala tutup ke tak? Tak. Di depan perempuan kafirah boleh buka kepala, boleh buka tekak, boleh buka pangkal lengan, boleh buka hak betih ke bawah. Sebab apa? Sebab masa kita buat kerja di rumah pun, kepala dok tutup, tekak dok tutup, lengan pun dok tutup, pangkal betih ke bawah pun dok tutup. Hak tu saja yang tak tutup, yang dibenarkan buka di hadapan perempuan kafirah. Maknanya nak kembang gantung tak boleh lah di hadapan perempuan kafirah. Haram hukumnya. Aurah tidak ditutup dengan lengkap. Ada ni. Itu kalau perempuan Islam di hadapan perempuan kafirah. Ia tak sama dengan perempuan sama perempuan muslimah. Perempuan sama perempuan muslimah hanya antara pusat dan lutut. Tak pakai baju pun tak apa contohnya. Tapi kalau dengan perempuan kafirah, tubuh wajib kena tutup. Ini sama-sama perempuan lah, sama-sama perempuan lah. Tapi dengan perempuan kafirah lah. Dah kepala boleh buka. Lepas tu kenapa orang tua-tua tak beri? Perempuan ni pergi buat rambut dengan perempuan kafir. Tak berilah. Sebab nak beri orang kafir getai kepala kita. Padahal dia getai kepala kan? Kita pegang kepala orang marah ke tak? Orang Melayu lah. Orang Arab tak apa, jangan pegang punggung je. Orang Melayu pegang punggung tak apa. Tepuk punggung tak apa orang Melayu. Tepuk punggung orang Arab menyakit lah. Dia faham nak liwat tu, tepuk punggung dia tu. Orang Arab pegang kepala tak apa. Kita pegang kepala tak boleh. Tapi kalau masa gunting rambut, tukar gunting getai. Kalau gunting hok tak beri dah ke dia. Tak getai. Tu baru gunting rambut. Kalau cuci rambut pula, pulah dia je kepala. Kan? Jadi kita nak beri kau kapi pulah kepala kita. Sebab tu orang tu tak beri rambut kepala ni, tak beri kat tak pergi kedai gunting rambut orang kapi, pulah dia kepala kita. Tu bukan masalah aurah, sebab kepala bukan aurah. Perempuan Islam di hadapan perempuan kafirah, kepala bukan aurah, tengkok bukan aurah. Dia kena balik pada hukum fiqh lah. Mana kita ni ada aurah, sesama jenis pun ada aurah, seorang diri pun ada aurah. Kita ni ingat baik, seorang diri pun ada aurah. Seorang diri nak telanjang bulak gitu haram, dia ada aurah. Kita ni dah erti hukum kadang-kadang. Dalam dia panggil dalam khulwah, seorang diri, tak ada orang lain, gelap sekalipun, ada aurah. Lelaki aurahnya dua kemaluan, pakal dalam saja lepas dah. Perempuan seorang diri aurahnya antara pusat dan lutut.
Kalau dalam saja tak lepas. Haram dah hukumnya. Sebab apa? Peha dia buka. Seorang diri ni cerita. Haram dia buka peha. Lelaki, seorang diri, 2 kemaluan saja. Kalau dalam, beres dah tutup aurah seorang diri ni. Perempuan tidak. Perempuan antara pusat dah tutup seorang diri. Ini ada aurah seorang diri. Buka hukumnya haram, melainkan ada kerana boleh diharuskan buka. Kerana ni li'adna gharadin, sekurang-kurang kerana pun boleh dah. Allah panah elok. Buka lah. Dan pula seorang diri ni seorang diri. Panah. Ada ni. Kalau mandi, mandi tu hajah sangat lah tu, kerana sangat dah tu. Ni panah je ni. Ni contoh kita. Jangan suka sudahlah. Nak ceritanya, hajah kecil pun boleh buka dah. Orang perempuan ni nak nyapu rumah. Rumahnya berabuk sangat. Takut abuk lekat di pakaian dia. Dia pun telanjang bulak, dia pun nyapu. Boleh dah, sebab ada hajah, ada kerana. Supaya habuk tak kena pakaian. Dia pun nyapu, ni, tak ada orang ni. Pintu tutup belaka. Lepas dia pun nyapu, dia pun nyanyi. Contohlah. Boleh ke tanya bulak gitu? Boleh lah, sebab ada hajah. Apa hajahnya? Nak mengelak pakaian daripada kena habuk. Hajat gitu. Hajat dah dia panggil. Walaupun kecil sikit hajat. Panggil hajat dah. Dia haruskan buka. Dia nak masak, takut kena minyak apa semua kan. Ni pakaian dia pun buka habis tanya bolak, dia pun masak, dia pun nyanyi. Tapi orang tak ada, pintu tikar tutup lah. Orang tak kerja gitu. Ni cerita hukum. Jangan salah faham ni. Ada ajaran baru pula. Nyapu rumah telanjang bulak orang perempuan. Masak tanya bulak orang perempuan. Tak apa benda tu. Nak cerita maknanya hajah. Kerana Allah kecilnya kerana boleh dah buka ni aurah ketika seorang diri. Seorang diri ni. Seorang diri. Tapi kalau tak ada kerana apa pun, saja je nak telanjang, haram hukumnya. Sebab apa? Seorang diri pun ada aurah. Boleh dibuka jikalau ada kerana. Kerana ni kecil je kerana pun diharuskan buka. Buka mana? Buka aurah yang wajib ditutup ketika seorang diri. Mana aurah yang wajib ditutup ketika seorang diri? Lelaki 2 kemaluan, perempuan antara pusat dan lutut. Perempuan ni tak ada apa kerana ni. Dia seorang diri dia. Tiba-tiba dia pakai kain dia, nampak peha. Hukumnya haram. Sebab apa? Tu aurah. Saya seorang je. Ni panggil aurah seorang diri. Tapi kenapa akak tu? Peha nampak panah. Tu ada tu kerana. Faham tak ni? Kalau kerana mandi tu kerana besar lah tu. Kerana mandi tu. Mana sekecil-kecil kerana pun sudah diharuskan. Buka aurah yang wajib ditutup ketika seorang diri. Dia kena ngaji pekoh molek. Ni kadang-kadang bak aurah sendiri pun tak lepas. Tanya aurah seorang diri. Ada ke aurah seorang diri? Seorang diri adalah aurah. Lepas tu orang mandi. Mandi tu ada hajah. Ada kerana. Ada kerana diharuskan buka aurah yang wajib ditutup ketika seorang diri. Mana? Tengah jiwa ni. Jadi syariah dulu tidak ada aurah. Lelaki sama lelaki tidak ada aurah. Perempuan sama perempuan tidak ada aurah. Kita syariah Nabi SAW ni, lelaki sama lelaki pun ada aurah. Ni cerita almarhum Tok Gus saya lah. Dia kata dulu Mekah, dia kata. Orang Malaysia okey, dia kata. Orang Indonesia, dia kata. Kalau dia mandi, pok-pok dia mandi telanjang je. Orang tegur, kenapa ni telanjang ni? Dia kata, supaya dia kata. Dia pun telanjang. Haram hukumnya. Tapi kalau syariah Bani Israel, memang diharuskan. Jadi kalau orang Mekah ni telanjang tu, wallahualam lah. Sebab dia orang jahiliah. Tapi nak ceritanya, masa bina Kaabah tu, takut terpakai pakaian yang terhasil daripada sumber yang haram, dia pakai telanjang. Lepas tu, Nabi SAW disuruh telanjang juga lah. So Nabi telanjang juga. Nabi nak telanjang,
Nabi pengsang sebab malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi seorang je tak telanjang. Mana ni cerita Nabi kita ni nak cari keburukan, kesalahan tak berlaku walaupun pada masa kecil, walaupun pada masa belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Lepas tu kata, kalau adat kata kau, tak ada seorang orang Mekah tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi taufik hidayah milik Allah. Itu je lah. Mana kalau pakai hak zahir kau, adat kata dia orang kenal dah Nabi Muhammad tu siapa, ayah dia siapa, mak dia siapa. Lepas tu hak Abdul Muttalib sampai ke atas tu siapa tu, pembesar pokok Quraisy belakang tu Nabi sampai ke atas. Maka keturunan orang yang mulia-mulia dan sudah diceramahkan oleh tok nenek Nabi atas tu bahawa di kalangan generasi kami lah yang akan dilantik Nabi akhir zaman. Cerita dah ni, pandai ni. Jadi cahaya Nabi ni sudah ada di tok nenek Nabi. Sebab tu tok nenek Nabi ni dia kan orang yang mulia-mulia, tak ada seorang pun orang karut. Pandai ni. Siapa kemudian? Abdul Muttalib, masyhur sebaik-baik manusia. Abdullah, masyhur sebaik-baik lelaki. Aminah, masyhur sebaik-baik perempuan. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadi Nabi ni pula tak pernah berlaku benda yang karut, benda yang salah daripada kecil, dan berlaku pula benda-benda yang pelik-pelik. Hak bicara mana? Irhas dahulu. Benda pelik yang berlaku di Nabi kita masa budak-budak ni masyhur di kalangan orang Mekah. Bukan benda yang orang tak tahu. Maknanya kalaulah manusia seumpama ni kemudian mengaku menjadi rasul, adat kata tak ada seorang tinggal. Semua akan beriman belaka. Adat kata. Tapi nak ceritanya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Tak boleh nak buat alasan lah. Oh, Nabi Muhammad ni dahulu orang yang tak baik, mak ayah dia orang yang tak baik. Ada cerita. Tak ada cerita. Orang kenal belaka dah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin. Orang yang sangat dipercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pada waktu kecil, pada waktu sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul, Nabi terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegur. Macam mana hak cerita tadi? Hak cerita Nabi Adam AS. Atas pandangan kitab kita ni. Atas pandangan kitab kita. Atas satu pandangan laginya, sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, harus berlaku perkara yang dilarang. Jadi Nabi Adam AS makan wa khuldi yang dilarang harus berlaku sebab pada masa tu Nabi Adam belum lagi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Senang? Sah? Tapi orang kitab kita ni tak tidak sekali-kali melakukan perkara yang ditegah dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian daripada jadi Nabi. Dahulu jadi Nabi pun tidak sekali-kali mengerjakan perkara yang ditegah. Macam mana Nabi Adam AS makan khudi walaupun pada masa tu belum lagi menjadi Nabi. Sebab di sini terpelihara ni tidak sekali-kali mengerjakan perkara ditegah walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi. Ni dia panggil apa? Wajib kena takwil lah. Wajib kena takwil. Jadi takwilnya macam mana? Nabi Adam AS ni makan buah khuldi bukan maksiat pada hakikah dia. Zahir macam melakukan perkara dilarang, tapi sebenarnya bukan maksiat. Lepas tu kenapa kata bukan maksiat? Sebenarnya hak Nabi Adam makan buah khuldi ni kerana salah ijtihad. Ini takwil yang panggil.
Ada pun atas pandangan masa tu Nabi Adam belum jadi Nabi lagi, harus berlaku perkara ditegah. Sesalah. Ini hak pandangan kita ni dah. Sebelum jadi Nabi pun terpelihara juga. Dah terpelihara macam Nabi Adam AS makan wa khuldi. Digi pada Nabi Adam ni salah ijtihad. Salah ijtihad macam mana? Hak Tuhan larangnya wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua menghampiri ini pokok. Hadhihi syajarah, ini pokok. Jadi didatangkan dengan hadhihi, dipanggil isim isyarah yang muayyanah. Isim isyarah yang tertentu. Ini pokok. Nabi Adam AS makan buah khuldi, pokok lain, bukan ini pokok. Gitu jelah. Jadi salah ijtihad. Ini takwilan ulama nak cerita bahawa itu bukan kesalahan kalau salah ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang ijtihad betul, 2 pahala. Siapa yang ijtihad salah, dapat 1 pahala. Bukan dosa. Hazihi, ini pokok. Ada ni. Macam ginilah contoh ni contoh. Kawasan rumah kita tu banyak pokok yang sama jenis. Tapi kita kata, mu jangan ambil buah pokok ni. Apa pokok ni? Hak lain ambil hak ni jangan. Padahal pokok jenis sama je. Dah ni jangan. Hak ni jangan. Mana apa tu? Dia kata ini ni hak tertentu pokok tu. Pokok lain ambil maksudnya gitulah. Ini pada satu pandangan. Lepas tu Nabi Adam bertaubah kepada Allah tu. Yelah. Dia pakai kaedah pula. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan lah bagi kita orang biasa ni. Tapi kejahatanlah bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nisbah kita ni tak salah lah kalau gitu kok. Tapi Nabi Adam ni orang muqarrabin, orang hampir dengan Tuhan. Salah lah gitu tu. Walaupun nisbah kita tak salah gitu. Tapi nisbah dengan orang hampir dengan Allah Ta'ala ni salah lah sebab tu Nabi Adam bertaubah. Mana dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Mana kebaikan bagi kita orang ramai-ramai ni, tapi bagi orang yang hampir dengan Allah itu satu kesalahan. Ini contohlah ni. Kalau kita orang bawah-bawah buat pasal tu tak panggil salah pun lagi. Tapi kalau orang hok pekat atas boh-boh buat benda gitu tak betul dah tu. Padahal kalau kita dah apa, kita orang biasa je. Tak salah kode-kode tu. Tapi kalau orang atas orang atas tak boleh hal gitu salah. Gitu tau. Ke sebalik. Orang bawah siap. Kena. Orang atas lepas. Gitu pula. Kena. Dia patutnya orang kita kan biasa je. Alah, tu tak salah gitu tu. Tapi kalau orang berkenaan buat, kena ambil kira salah. Patutnya gitulah. Hak berlakunya kita hak bawah ni lah. Mudahnya nak kena. Kalau naik atas lagi atas lagi tak kena. Lagi atas lagi salah tekan-tekan pun tak salah. Apa yang gitu. Jadi Nabi Adam bertaubah tu sebab Nabi Adam ni orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kitab dosa pun kesalahan dah. Itu atas pandangan Nabi Rasul ni tidak sekali-kali mengerjakan segala yang ditegah dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripadanya. Bukan kata kemudian saja, dahulu jadi Nabi pun tak berlaku juga.
Atas pandang kata dahulu jadi Nabi ni berlakulah kesalahan hak kecil-kecil seumpama tu, maka mudahlah ceritanya. Yang ijma' ulama sebelum jadi Nabi Rasul, ijma' terpelihara daripada kekufuran, terpelihara daripada dusta, terpelihara daripada umpama zina, minum arak, berjudi, terpelihara daripada umpama mencuri. Apa dah ni? Hak sebelum daripada menjadi Nabi Rasul pun ijma' ulama terpelihara pula daripada dosa-dosa besar yang lain. Dan kita ni dak ni sebelum jadi Nabi dan kemudian jadi Nabi, waktu kecil pun tak berlaku, waktu besar pun tak berlaku. Tapi kalau dia Nabi SAW memang jelas waktu kecil pun tak berlaku, perkara dilarang. Maknanya masa Nabi berkawan sesama hak sebaya tak ada pernah lah. Kan ada kan hak jenis bokok. Tahu tak bokok? Bokok panggil. Bukan bongkak. Bongkak tu sombong tau. Bukan bongkak, sombong. Bokok, bang bokok. Kan ada kan jenis budak pakai bokok. Bekas cubik dia. Senyap aje. Ngaung bokok. Bukan sebaya. Hak besar pun kadang-kadang ngaung. Apa? Tu ada seorang bokok. Mana perangai? Kan ada perangai gitu kan? Oh, kalau main hak tu kok balik bekas. Bekas Kuti apa? Cubik. Kuti ke? Kuti tau? Betul tak? Bukan kuti. Kuti tu cubik tau? Kuti ya. Kena kuti dah. Apa? Bokok. Bokok ni apa? Tak panggil jahat. Dia panggil gitulah. Bokok lah bokok. Nabi tak? Mana daripada kecil masyhur Nabi ni manusia yang sangat baik. Dah kita maklum kisah-kisah Nabi dipelihara oleh ni ibu-ibu angkat. Semua ibu angkat yang pelihara senang lenang. Apa? Atau kata luar biasa. Luar biasa yang berlaku di Nabi ni maknanya masyhur. Orang kafir Mekah pun tahu. Budak ni kalau kita kata budak ajaib lah. Kalau sekarang tau. Dia panggil budak ajaib. Budak pelik. Jadi kalau budak ajaib pelik gini ni, kemudian mengaku jadi Rasul. Tak ada dah lah. Ni ikut belaka lah. Tapi berapa kerat je orang ikut. Keluarga terdekat pun tak ikut. Jiran tetangga pun tak ikut. Kawan-kawan pun tak ikut. 13 tahun berdakwah di Mekah, dalam 500 orang gitu je yang masuk Islam. 13 tahun. Tu lah. Mekah kampung halaman Nabi sendiri. Di Madinah terima molek-molek ada. Walau Madinah tu Nabi hanya datang saja ke Madinah. Nabi bukan orang tempatan. Tiba-tiba orang Madinah terima sepenuhnya. Sebab apa? Bahagian masing-masing. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 tahun Hajjatul Wada', 120,000 lebih orang Islam mengerjakan haji bersama dengan Nabi SAW. Hanya 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Di kurang 500 orang saja. Pada ni. Taufik hidayah milik Allah. Itu semua adalah pekerjaan Allah dengan hamba dia. Allah nak kerjakan macam mana? Allah nak kerjakan di Mekah 13 tahun tak ramai turut. Di Madinah 10 tahun ramai turut. Itu kerjaan Allah. Allah nak kerjakan seumpama tu. Macam Allah kerjakan kepada Iblis 80,000 tahun beribadah. Iblis 80,000 tahun beribadah. Apa yang telah lakukan pada Iblis? Kerana engkar satu suruhan, dilaknat oleh Allah. Hak 80,000 tahun amal tu dicampur ke muka Iblis. Diseksa dalam neraka kekal selama-lamanya. Orang kafir 70-80 tahun sembah berhala,
Akhir kali mengucap dia kalimah syahadah, dia beriman, sesaat saja dia beriman, dia mati, syurga dianya. Allah Ta'ala. Pandai ni? Iblis 80,000 tahun beribadah. Tapi Tuhan atur kejap bahagian dianya. Dilaknat oleh Allah, kekal neraka selama-lama. Orang kafir ni puluh-puluh tahun semua berhala, akhir sekali dia masuk Islam, mengucap kalimah syahadah, dia beriman, lepas tu mati dianya. Mana tempat dia? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Itu khijab Allah mengikut kehendak Allah. Jadi Allah kehendak di Mekah 13 tahun ni qada tu. Tapi di Madinah 10 tahun berkembang agama. Selepas Nabi mendirikan kerajaan di Madinah. Makna tanpa kerajaan nak mengembang agama agak terhad. Terhadlah tanpa kerajaan. Bila ada kerajaan di Madinah 10 tahun sahaja. Akhirnya Mekah sendiri pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai berkaitan dengan makna amanah, tidak mengerja sekali-kali akan segala yang ditegur, dan mustahil lawannya lawan amanah, iaitu khianah. Wallahu a'lam.